Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita tidak terhingga kita kepada Allah. Rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kita kepada Allah di atas peluang, ruang yang Allah berikan kepada kita untuk kita menambahkan amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan ini, dan Allah masih lagi memberikan kita kekuatan, Allah memilih kita, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita bimbingan taufik untuk kita terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita mempelajari tentang kalamullah, maka satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seperti yang dimaklumkan, seperti yang dijanjikan, bermula pada pagi ini kita akan membincangkan tentang rahsia di sebalik pembukaan dan penutupan 114 surah di dalam Al-Quran. Modul ini adalah kesinambungan lanjutan daripada modul sinopsis 30 juzuk Al-Quran yang telah pun kita jalankan pada Ramadan tahun lepas. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang belum lagi pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk Al-Quran yang pernah kita laksanakan pada tahun lepas, digalakkan untuk melihat semula rakaman. Kita telah edarkan link YouTube, kita telah edarkan juga nota bagi setiap rujukan dalam video yang telah pun kita paparkan. Jadi sesiapa yang dah ikut pun, kalau nak kukuhkan kembali pengetahuan, untuk ingatan kembali, maka digalakkan untuk menonton semula sinopsis 30 juzuk Al-Quran yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Jadi saya kena maklumkan terlebih awal kerana program ini dia ada kesinambungan. Jadi tuan-tuan kena tahu apa sebenarnya objektif, apa sebenarnya hala tuju modul yang kita akan mulakan pada pagi ini. Saya namakan dia modul sebab kita cuba untuk membantu masyarakat untuk kita faham Al-Quran ini, kita belajar, kita guna konsep kita belajar betul-betul. Bukan kita sekadar nak menumpang, kadang-kadang tak ada benda nak buat dan sebagainya. Itu boleh juga dimanfaatkan. Tapi di akademi ni kita cuba nak menyediakan ruang pembelajaran yang secara sistematik, ada strukturnya, ada kesinambungannya. Walaupun belum lagi dapat dilaksanakan dengan begitu sempurna. Jadi untuk perbincangan kita seperti yang saya sebut pada peringkat awal tadi, kita hanya membincangkan tentang pembuka dan penutup surah-surah di dalam Quran. Ini bermakna kita tidak akan lagi
mengulangi sinopsis ataupun kita tidak akan lagi membicarakan tentang segmen-segmen yang ada pada surah-surah di dalam Quran. Kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Jadi saya harap tuan-tuan jelas untuk hala 7 pengisian kita bermula pada pagi ini. Dia ada modul yang ketiga. Modul yang ketiga nanti insya-Allah nanti kita akan bincangkan hubungan antara surah dengan surah. Nanti modul ketiga, lepas kita habis belajar modul ini, nanti kita akan belajar pula hubungan antara surah dengan surah sebelah dia. InsyaAllah. Itu nanti dalam kita akan bentangkan. Okey, untuk pengisian setiap pagi ni ada nota sebenarnya. Tetapi nota ni saya tengah mengemas kini, insya-Allah sebelum buka puasa hari ini akan dapat nota untuk surah yang kita bincang pada pagi. InsyaAllah. Nanti dekat dalam Telegram kita akan letakkan link Google Drive untuk nota di sebalik pembuka dan penutup surah. InsyaAllah. Mudah saja pembelajaran kita. Sinopsis tu kita rasa macam padat sangat kita belajar. Kan dalam tempoh 1 jam nak bincang satu juzuk. Tetapi kali ini dia lebih ringan. Dia lebih ringan maklumat dia. Walaupun dia ringan, tetapi kalau sebut tentang Quran ni, Masya Allah, ilmu yang memberikan kita sudah pasti banyak manfaat. Jadi kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Okey, sebelum tu tuan-tuan dengar suara saya dengan baik, ada gangguan talian atau seperti apa? Jelas Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Syukur. Jelas. Allah, okey. Jazakumullah. Baik, kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Okey. Dalam setiap surah ini saya akan terangkan kembali tujuan surah, insya-Allah. Kita bincang dulu tujuan surah, lepas tu kita tengok kepada pembuka dan penutupan. Suratul Fatihah, kita sedia maklum 7 ayat. Siapa boleh berkongsi maklumat apa sebenarnya tujuan, objektif penurunan suratul Al-Fatihah? Sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ni ambil apa teladan dia, apa panduan dia, apa iktibar dia. Siapa boleh kongsikan sebelum saya sebutkan? Kita berinteraksi dua hal. Okey, ada siapa nak kongsikan tema bagi suratul Al-Fatihah ataupun tujuan bagi suratul Fatihah? Okay. Siapa yang ada modul nama-nama dan tema surah 114 surah boleh rujuk di dalam tu. Tapi tak apa, saya kongsikan. InsyaAllah. Okey. Salah satu tujuan suratul Fatihah yang dicadangkan oleh para pengkaji adalah surah Al-Fatihah adalah surah yang membawa kita kepada kenal pencipta kita itu siapa, apa namanya, apa sifatnya, apa yang dia buat. Jadi itu adalah suratul Fatihah. Jadi salah satu surah yang wajib kita kena rujuk untuk mengenal Allah, mengenal pencipta kita, maka kita kena belajar suratul Fatihah. Cara mengenal Allah sudah pasti melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Oleh kerana itu dalam suratul Fatihah, tuan-tuan akan menemui 3 nama Allah yang utama, iaitu nama Allah, Rabb dan juga Ar-Rahman.
Setelah kita kenal Allah, ini adalah ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain bagi setiap daripada kita perlu kenal Allah. Tak kira kita siapa, maka fardu ain setiap individu perlu mengenal Allah. Jadi salah satu sumbernya Al-Fatihah. Kalau dah kenal Allah, nak kena buat apa kita dengan Allah? Maka suratul Fatihah memberitahu kalau kau dah kenal Allah, maka wajiblah engkau melakukan sesuatu untuk Allah. Apa kewajipan kita kepada Allah? Ia berada pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat 5 inilah, kata Ibnu Katsir, sebagian para ulama menyebutkan rahsia bagi Al-Quran, ia berada pada suratul Fatihah. Rahsia bagi suratul Fatihah, ia berada pada ayat yang kelima. Maknanya kalau ayat Quran ada 6,236 ayat, ayat yang paling utama adalah ayat yang kelima bagi suratul Al-Fatihah. Jadi ini saya ulang kembali bagi tujuan suratul Al-Fatihah. Jadi kita diingatkan oleh Allah setiap kali sembahyang fardu, apa tugas kita pada Allah. Apabila kita sembahyang tarawih, kita diingatkan lagi oleh Allah berulang-ulang kali dalam rakaat, apa tugas kita kepada Allah. Kenapa setiap kali? Kerana suratul Fatihah wajib dibaca dalam mana-mana solat. Hatta kan kita nak sembahyang ke jenazah pun, Allah Ta'ala ingatkan kita, tugas kamu setelah kamu kenal Allah kamu adalah kamu kena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara yang besar, nak beribadat kepada Allah, dalam Al-Fatihah sebut apa tentang minta tolong. Itu kita sudah maklum. Tetapi nanti waktu kita baca Al-Baqarah, Allah akan menyebutkan kita apa bentuk pengibadahan kita sepanjang kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini. Nanti kita akan belajar dekat Al-Baqarah. Okay, jadi saya ulang balik tujuan ni supaya kita masih ingat tentang suratul Al-Fatihah. Jadi suratul Fatihah ni pembukanya. Okay. Pembuka suratul Fatihah kita ambil kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Okay. Dalam, kalau kita tengok ayat ni nombor 2. Kenapa ayat ni dia jadi pembuka? Sedangkan ini ayat nombor 2. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para ulama mereka berbeza pandangan dalam menentukan adakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam suratul Fatihah atau tak termasuk. Kita mengikut bacaan imam yang kita rujuk dalam mazhab al-Imam Syafi'i, okay, kita memasukkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi suratul Fatihah yang menjadi ayat pertama bagi suratul Fatihah. Tetapi ada mazhab lain, ada ulama lain
tidak menjadikan Fatihah sebagai ayat yang pertama. Dua-dua ini merupakan pandangan yang diterima. Oleh kerana itu, walaupun para ulama mereka bincang tentang bismillah tu Fatihah ke tak termasuk Fatihah, namun mereka sepakat menjadi ijma'. Kata Al-Imam Qurtubi, Al-Fatihah ada 7 ayat. Mari faham tak maksudnya? Walaupun ulama bincang bismillah termasuk Fatihah ke, tak baca tak masuk Fatihah ke, tetapi mereka sepakat sebulat hati, sebulat suara bahawa Al-Fatihah ada 7 ayat. Tak ada yang kata 8, tak ada kata 9, tapi dia kata 7. Okay, maklumat ini kita tak perlu bincangkan, tetapi kita nak jadikan ayat kedua ini sebagai pembuka bagi suratul Fatihah. Oleh kerana itu dekat nota ni, saya letakkan ayat 1 atau ayat 2. Maknanya kalau ayat 1 bagi sesiapa yang mengatakan bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah, maka mereka akan menjadikan Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama. Sesiapa yang berpegang bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama, maka Alhamdulillahirrabbilalamin ini akan menjadi ayat yang kedua. Saya harap tuan-tuan jelas tentang maklumat ini. Okey. Pembuka suratul Fatihah ini, Allah membukanya. Dia panggil muqaddimah. Allah membukanya dengan mengenalkan kepada kita tentang dirinya. Sebab itu kita sebut tadi, tujuan bagi suratul Fatihah nak kenalkan kita, pencipta kita tu siapa. Okey. Jadi dekat ayat pertama atau ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak jelaskan kepada kita bahawa Allah itu adalah pentadbir sekalian alam. Di mana kita dapat perkataan pentadbir? Kita ambil kepada perkataan Rabb. Rabb. Rabb di sini sebab itu kita kekalkan dengan terjemahan Rabb. Apabila kita guna perkataan Rabb yang merujuk kepada rububiyah Allah, Rabb akan merujuk kepada makna pencipta, pemilik dan pentadbir. Pentadbir siapa? Al-alamin. Semesta alam, sekalian alam. Okay, fahamkan dulu pembuka dia. Lepas tu kalau bila kita baca suratul Fatihah, Allah kenalkan kita tentang dia itulah yang menjaga sekalian alam, mengurus sekalian alam. Siapa yang termasuk dalam istilah sekalian alam? Selain daripada Allah, ia termasuk dalam istilah sekalian alam. Selain Allah. Maknanya Allah itu, dia bukan termasuk dalam sekalian alam. Tetapi Allah itu adalah Rabb bagi sekalian alam. Siapa sekalian alam itu? Selain daripada Allah. Dan yang paling utama, sekalian alam itu adalah al-insan, adalah manusia ataupun an-nas. Kalau orang tanya, siapakah contoh yang termasuk dalam sekalian alam? Kita ambil jawapan
Surah yang terakhir, surah yang ke-114, jawapannya adalah An-Nas. Siapa dia? Manusia. Kita tengok kan, jauh kan Suratul Fatihah dengan An-Nas. Tapi An-Nas memberi jelaskan lagi, siapa tu sekalian Al-Alamin, iaitu An-Nas, iaitu manusia. Okay. Jadi, pembukaan bagi Suratul Fatihah, Allah nak mengenalkan kepada kita berulang-ulang kali. Sampai kita disembahyangkan nanti pun. Kalau kita mati pun, kita disembahyangkan pun kita diingatkan lagi tentang Allah itu adalah pencipta, pemilik, pentadbir kepada sekalian alam. Termasuklah manusia. Itu pembuka dia. Allah yang menguruskan manusia. Okey. Kita pergi kepada penutup dia. Ini dipanggil kaedah belajar pembuka dengan penutup. Okey, kita terus pergi kepada penutup bagi Suratul Fatihah. Penutup bagi Suratul Fatihah, kita ambil, kita gunakan ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat nombor 7. Ayat terakhir Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang semula pada pembuka. Kalau pembuka Allah bagi tahu dia adalah pentadbir sekalian alam, maka pada penutup Allah menerangkan cara Allah mentadbir sekalian alam. Sekalian alam ni kita ambil yang utama adalah manusia. Nampak tak perkaitan pembuka penutup? Maksudnya pada pembukaan Allah cuma bagi tahu dia adalah Rabb sekalian alam. Apa yang Allah buat kepada sekalian alam tu? Yang kita fokus tadi kepada manusia. Maka pada ayat terakhir Allah menjelaskan kepada kita macam mana cara Allah mentadbir sekalian alam ini. Jadi kita kena tengok ayat 7. Apabila kita buka ayat 7, kita akan menemui An-Nas, manusia ini, cara Allah takdir dia ada 3 kumpulan. Ada manusia yang pertama, Allah memberikan mereka ini ni'mat. An'amta alaihi. Golongan kedua, ada manusia ini yang Allah marah dekat dia. Allah murka dia. Iaitu al-maghdubi alaihim. Dan ada golongan yang ketiga, Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada mereka. Mereka ini menjadi sesat. Iaitu pada ayat Ad-Dallun. Ketiga-tiga manusia ni, dia adalah makhluk Allah. Betul tak? Penciptanya sama. Allah itulah. Ketiga-tiga manusia ini, mereka berada di bawah al-alam, sekalian alam. Ketiga-tiga manusia ini pula, kita akan kecilkan dia kepada 2. Kenapa 2? Tuan-tuan, dekat dunia ni,
Ada dua jenis je manusia. Ini dikupas juga oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam tafsir Ibn Qayyim. Kita setuju. Dekat dunia ni, ada dua je jenis manusia. Yang pertama, dia tahu mana yang benar. Dia mengetahui kebenaran. Yang kedua, dia tak tahu apa itu kebenaran. Dia tak tahu mana itu al-haq. Okay, jelas pembahagian dua. Yang dia mengetahui kebenaran, dia tidak tahu kebenaran. Dua je. Ada tak orang yang ketiga? Okay. Yang mengetahui kebenaran ini, kita pecahkan ia kepada dua. Ada dua jenis manusia yang dia tahu mana yang benar, mana yang batil. Manusia yang pertama, dia tahu benda itu adalah benda yang benar, dia buat apa? Dia ikut. Dia ikut benda yang benar tu. Apa benda yang benar tu? Nanti akan diterangkan dekat Al-Baqarah. Sekali kita masuk. Itu yang dipanggil ada surah-surah selepas Fatihah. Dia ikut kebenaran tu. Dia tahu benda itu benar, benda ni hak. Maka dia ikut. Yang ikut ini, mereka inilah yang kita minta kepada Allah supaya dapat jadi macam mereka. Istilah dia orang yang dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Yang kedua, dalam dunia ni, ada manusia dia tahu benda tu benar. Tapi dia tidak ikut. Dekat dunia ni ada dua jenis manusia, betul tak kan? Dia tahu, kalau yang dia tahu benda benar, dia tahu benda tu benar. Apa benda tu benar? Apa benda yang benar? Apa itu hak? Bukankah salah satu perkara yang bawa kita kepada berjaya adalah watawasau bil haqq, berwasiat kepada benda yang benar. Betul tak? Apa benar? Quran itu benar. Allah itu benar. Rasul itu benar. Kiamat itu benar. Syurga itu benar. Akhirat itu benar. Neraka itu benar. Betul tak? Tapi ada orang dia tahu benda itu benar. Tapi dia tak nak ikut. Yang tak nak ikut inilah yang Allah mengatakan mereka inilah golongan yang Allah murka. Engkau dah tahu benda tu benar. Kenapa tak nak ikut? Itu yang Allah marah. Jadi rupa-rupanya dalam banyak sekalian alam ni, ada manusia yang dia sentiasa berada di bawah kemarahan Allah. Iaitu orang yang tahu benda benar tapi dia tak nak ikut. Al-Maghdi. Dan satu lagi, kumpulan manusia yang satu lagi, dia tak tahu pun benda yang mana yang benar, mana yang tak benar. Tapi dia buat apa? Dia berada di dalam kesesatan. Yang ini kumpulan manusia yang ikut secara memuda-tuli. Dalam hidup manusia ni, ada orang dia menuntut ilmu, dia tahu. Tapi terbagi kepada dua. Engkau nak amal ke, kau tak nak amal. Ada yang ketiga ni, dia tak nak belajar. Dia ikut je orang.
Tapi yang diikut tu rupa-rupanya tidak benar. Maka mereka ini digelar oleh Allah dengan golongan yang sesat. Maka antara contoh manusia yang sesat adalah golongan Nasrani. Ini kita sudah bincangkan pada tafsiran dan tadabbur suratul Al-Fatihah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nak terangkan pada kandungan suratul Al-Fatihah, pembuka dan penutup. Kenapa kita lebih fokus kepada golongan-golongan manusia? Kerana apa? Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan semua benda di alam ni sebenarnya untuk siapa? Sebenarnya adalah untuk manusia. Jadi fokusnya sebenarnya adalah tentang manusia. Nanti kita semua akan kembali kepada siapa? Kepada yang hantar kita, yang hidupkan kita di muka bumi. Bukankah kita ini termasuk dalam manusia yang Allah hisab? Maka permulaan pembukaan Al-Quran, Allah menjelaskan tentang ada manusia ni Allah beri dia bimbingan dia. Dia sembah Allah dia. Dia ikut apa yang Allah kata. Ada manusia yang kedua ni kata Allah, dia tahu benda tu benar. Rasul dah hantar pada mereka. Dah dibagi kitab-kitab kepada mereka. Dia tak nak ikut. Dan ada manusia yang ketiga ni kata Allah, iaitu manusia yang tak nak belajar. Tak nak mencari kebenaran. Tetapi sentiasa berada di dalam kesesatan. Mengikut apa sahaja yang dia ketahui, tetapi perkara yang ikut tu adalah benda yang salah. Okay. Itulah yang saya nak perjelaskan pada pembuka dan penutup surah. Jadi kita pilih nak jadi manusia yang mana. Kenapa kita puasa? Kenapa kita solat? Nanti kita akan jumpa jawapan dia sekejap lagi dekat Al-Baqarah di antaranya. Jadi tentulah kita nak jadi golongan yang Allah bagi nikmat. Tak nak jadi golongan yang Allah murka. Jadi kalau tak nak sesat, murka pun tak nak, sesat pun tak nak. Jadi kalau saya tak nak sesat, saya kena rujuk apa? Saya nak tahu macam mana yang benda yang benar tu. Sekejap lagi Al-Baqarah akan bagi tahu. Sekejap lagi Al-Baqarah akan bagi tahu. Kalau saya nak tambah lagi kebenaran, saya nak tahu lagi mana yang benar, saya nak tambah lagi knowledge saya. Saya nak rujuk apa? Macam mana saya nak belajar? Al-Baqarah sekejap lagi dia akan bagi tahu. Kat mana sumber dia? Okay, jelas tentang suratul Al-Baqarah. Okay, saya terus kepada Al-Fatihah. Saya terus kepada Al-Baqarah. Ini dipanggil kaedah belajar pembuka dan penutup. Tetapi bukan pembuka dan penutup tu dia hanya sebut, hanya susun macam tu tanpa sia-sia. Dengan sia-sia tak. Sebenarnya ada
kesimpulannya, ada perkara yang Allah nak sampaikan pada pembuka dan penutup. Okey, jadi saya bawa kepada surah Al-Baqarah. Okey. Ni kita terus pergi kepada 2 juzuk setengah. Kalau kita belajar dulu, dekat sinopsis kita tahu. Juzuk pertama tentang apa, juzuk kedua tentang apa, juzuk ketiga tentang apa. Baru pagi tadi saya bersama dengan staf Universiti Malaya, Pusat Perubatan Universiti Malaya, tentang sinopsis ringkas. Lepas tu saya tukar kepada 11.30 pagi. Baik, saya nak bawa kita kepada Al-Baqarah. Tetapi jangan bimbang. Al-Baqarah Ustaz, panjang Ustaz. Sempat ke nak terangkan 286 ayat? Okey, sebenarnya tak panjang. Walaupun dia tak panjang, tetapi dia memberikan kesimpulan bagi 286 ayat. Kita menggunakan pendekatan pembuka dan penutup. Okay. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut kan? Kejap ya. Suara tu dengar tak apa. Mungkin tak perasan Okey, tak apa, saya sekejap saya lantik co-host saya. Okey. Boleh saya teruskan kepada suratul Baqarah? Okay, setakat ni boleh ikuti tak? Saya buka suara ke tidak tutup suara? Okey. Boleh ikuti. Boleh. Okey, perlahan ya. Okey, perlahan. Okey. Masya-Allah. Okey, kita pergi kepada suratul Baqarah. Sebelum kita pergi kepada penutup dan pembuka dengan penutup suratul Baqarah, izinkan saya mengingatkan kembali apa sebenarnya tujuan suratul Baqarah. Suratul Baqarah objektifnya adalah Allah nak membimbing. Kenapa kita ada perkataan membimbing? Kerana dekat suratul Fatihah kita minta kepada Allah hidayah, petunjuk. Tapi bukan nak dapat petunjuk je, tetapi nak Allah membimbing kita ikut petunjuk. Maka suratul Baqarah 286 ayat yang mewakili hampir 2 juzuk setengah. Surah Al-Baqarah ini surah yang nak bimbing kita. Macam mana kita nak jadi khalifah? Macam mana kita nak mentadbir muka bumi ini? Macam mana kita nak hidup dekat muka bumi ini sebagai khalifah Allah? Siapapun kita, apapun jawatan kita, kita ini sebenarnya adalah khalifah Allah. Jadi surah Al-Baqarah ini surah yang membimbing kita macam mana kita nak jalani, kita nak hidup di muka bumi Allah ini. Maka ia berkaitan dengan khalifah. Kalau sesiapa yang dia tak tahu tujuan dia hidup Allah hantar kat muka bumi ini, kalau dia tak boleh jawab soalan dia khalifah, kalau saya buat temu duga cari staff, dia jawab apa tujuan kamu di hidup ni, dia tak boleh sebut sebagai khalifah Allah, memang fail lah, memang gagal. Bukan sekadar kita nak tanya soalan tentang siapa Perdana Menteri kamu. Kan banyak dia tanya soalan-soalan pengetahuan am. Tapi soalan ni wajib ditanya. Kalau kau tak tahu tugas kau sebagai khalifah kat muka bumi ni, nanti susah hidup. Jadi Al-Baqarah memberikan panduan kepada kita menjadi khalifah. Menjadi khalifah berada di muka bumi Allah Ta'ala ni, dia ada tata caranya.
Dia ada SOP-nya. Dia ada benda yang perlu buat, ada benda tak perlu buat. Okay, nanti kita akan, itu dekat sinopsis telah kita bincang. Okay, saya ingatkan balik dalam suratul Al-Baqarah. Penting sangat tujuan ni, nanti dia akan membantu kita memahami pembuka dan penutup. Okay. Jadi kalau kita dah tahu, oh, aku ni walaupun seorang guru, tetapi aku ni adalah khalifah Allah. Tugas aku membantu untuk orang-orang yang nak jadikan orang dipandai. Sebab apa? Sebab aku khalifah Allah. Aku sebagai seorang guru. Kalau aku sebagai seorang doktor, aku khalifah Allah, membawa jawatan sebagai seorang doktor. Maka apa yang perlu aku buat sebagai aku seorang doktor? Aku sebagai seorang ibu, aku adalah khalifah di muka bumi Allah Ta'ala. Jadi aku perlu buat apa tugas aku sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Semua orang, kalau dia bawa maksud ni, sampailah kepada tujuan kenapa Allah Ta'ala turunkan Adam daripada syurga, turun kat muka bumi. Dan kisah Adam tu duduk dalam Al-Baqarah. Okay. Maknanya kita ni sebenarnya menyambung. Menyambung apa? Tugasan atuk kita. Nenek moyang kita yang awal-awal, iaitu Adam alaihissalam. Okey. Apa pembuka suratul Al-Baqarah? Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, okey. Ini saya ulang sikit, saya sudah pendek izinkan saya sikit je saya nak ulang. Okey, nanti kalau lihat kembali sinopsis yang pernah kita bentangkan, dekat suratul Baqarah 2 juzuk setengah ini, surah yang menceritakan kepada kita tentang kenapa kamu dilantik sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian suratul Baqarah akan terangkan apa ciri khalifah yang perlu ada. Maksudnya dalam banyak-banyak karakter, sifat apa yang paling utama yang kau perlu ada sebagai khalifah. Sifat inilah yang kita akan jadikan nanti dekat pembuka penutup kat sini. Inilah yang kita akan bincangkan dekat sini. Kemudian kalau kita tahu surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan contoh-contoh khalifah yang terbaik, khalifah yang kakak. Dalam masa yang sama, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut tentang ada musuh-musuh kamu yang akan halang kamu daripada menjalankan tugas kamu sebagai seorang khalifah. Ingat, kita semua khalifah. Tetapi kalau kita kecilkan, ambil jawatan kita. Jawatan sebagai bapa, jawatan sebagai ibu, jawatan sebagai anak, jawatan sebagai suami, jawatan sebagai isteri, jawatan sebagai atuk, sebagai nenek, sebagai bos, sebagai pekerja. Itu jawatan kita yang kecil-kecil. Dia punya tugas besar, dia adalah khalifah. Maka dalam surah Al-Baqarah, dia akan ajar kepada kita, ada pihak-pihak yang nak engkau ini jangan jadi khalifah Allah. Ada musuh-musuhnya. Ada musuh dalaman, ada musuh luaran. Dan surah Al-Baqarah ini surah yang menyebutkan tentang apa bidang tugas, apa yang kamu perlu buat sebagai seorang khalifah. Ini adalah segmen yang ada pada suratul Baqarah yang merujuk kepada tujuan suratul Baqarah. Okay. Tapi kita bukan nak bincang ini, sebab tu kena rujuk balik sinopsis, rakaman sinopsis. Yang kita nak bincangkan pada pembuka dan penutupan suratul Baqarah, kita lihat kepada pembuka. Okey, pembukaan
Suratul Al-Baqarah, kita ambil 6 ayat pertama. 6 ayat pertama Suratul Baqarah, kita tahu bahawasanya 6 ayat pertama ni cerita tentang sifat orang yang bertakwa, iaitu dia beriman. Dia beriman dalam banyak-banyak yang dia beriman loh. Yang saya nak kita beri tumpuan khusus adalah kepada ayat yang keempat, iaitu beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dekat ayat ni, dekat ayat وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Jadi dekat pembukaan surah Al-Baqarah, kalau kita ambil 6 ayat pertama tu, daripada 6 ayat pertama tu, 6 ayat pertama tu, antara yang utamanya adalah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ini penting. Okay. Maknanya, pembukaan Suratul Baqarah ini, Suratul Baqarah dibuka dengan menerangkan tentang wahyu. Wahyu yang bukan Allah turunkan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi wahyu ini yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jelas kat sini. Okay. Ambil kat sini. Kenapa kita nak fokus kepada wahyu? Okay. Kerana dalam wahyulah kita boleh kenal Allah. Betul atau tidak? Dalam wahyu itulah ada segala-gala maklumat tentang apa yang kita kena buat dan apa yang kita tak boleh buat. Dalam wahyu itulah adanya maklumat-maklumat yang menerangkan 3 golongan manusia yang kita dah belajar tadi dekat suratul Fatihah. Kalau kamu nak tahu siapa golongan yang pernah dapat nikmat, bukalah kitab wahyu. Kalau kamu nak tahu apa yang mereka tidak ikut kebenaran tu, kamu bukalah wahyu. Kamu bacalah wahyu. Dan kalau kamu nak tahu macam mana ada manusia boleh jadi sesat, kamu bacalah wahyu. Jelas? Tetapi kenapa wahyu ini kita kena terima juga wahyu-wahyu sebelum Al-Quran? Kerana kita bukan manusia, kita je Allah ciptakan bumi ni untuk kita, tak. Bumi ni adalah untuk manusia. Manusia itu ada yang awal-awal manusia, iaitu Adam. Dan sampai ke ada manusia yang terakhir hidup sebelum Allah jadikan kiamat. Jadi benda yang paling besar adalah pada penurunan wahyu daripada Allah. Kalau wahyu tak ada, macam mana kamu nak kenal Allah? Kalau wahyu tak ada, macam mana kamu nak tahu kamu perlu buat apa? Macam mana kamu nak tahu tugas kamu sebagai khalifah? Kenapa kita tekankan wahyu? Tuan-tuan, kerana wahyu yang turun inilah
merupakan benda yang paling utama dalam hidup kita. Kalau tak ada wahyu kita jadi macam haiwan. Kalau kita tak ada wahyu, kita akan berada di dalam kesesatan. Tetapi ada wahyu yang turun inilah yang menjadi rujukan utama kita. Apa-apa pun wahyu dari Allah. Tapi nak tahu kandungan wahyu itu, perlulah ada Rasul. Nanti kita akan pasal Rasul. Okey, boleh faham tak pembukaan bagi suratul Baqarah? Cuba kita ingat suratul Rahman. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah buat apa dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Cuba tuan-tuan ingat kembali. Surah Rahman, surah yang mengenalkan kita tentang Allah. Allah tu rahmat sangat. Rahmatnya Allah ni, Allah menurunkan, Allah mengajarkan kepada kita Quran. 'Allamal Quran. Lepas tu baru Allah kata khalaqal insan. Diciptakan manusia. Kenapa cipta manusia nombor 2, Allah ajar Quran nombor 1? Nak menunjukkan bahawa sebelum cipta manusia perlu ada panduan untuk manusia. Sebab nanti dia diciptakan, dia nak hidup kat muka bumi, dia perlu ada panduan. Apa panduan dia? Adalah Al-Quran. Bukan Quran saja. Termasuklah kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Inilah pembukaan bagi suratul Al-Baqarah. Jadi kita nampakkan, oh, bulan Ramadan, bulan baca Quran. Kenapa kita baca Quran? Ada orang mungkin dia nampak pada nak khatamkan Quran. Tetapi pada pagi ni, dia dapat sesuatu rupa-rupanya. Kenapa aku kena khatam Quran? Kenapa aku perlu faham Al-Quran? Rupa-rupanya ialah merupakan rujukan panduan untuk kita kenal Allah seperti mana yang ada dalam suratul Fatihah. Dalam Al-Quran ada segala-galanya Allah Ta'ala cerita. Tuan-tuan nak tahu kisah sejarah dulu? Ada dalam Quran. Tuan-tuan nak tahu kisah masa depan? Masa depan tu nak masuk dalam syurga tu? Ada dalam Quran. Tuan-tuan nak tahu apa yang perlu buat masa hidup ni? Ada dalam Quran. Tuan-tuan nak tahu apa yang Allah tak suka untuk kita buat? Ada di dalam Quran. Itulah ada pada pembuka suratul Al-Baqarah. Okay. Dapat pembuka, jadi kita pergi pada penutup suratul Baqarah. Ya, kejap je kita belajar Al-Baqarah kan? Okey. Penutup suratul Baqarah, Allah ulang sekali lagi. Jenuh kita baca ayat kan. Ayat pertama sampai 2 terlampau penat ayat tu sampai penatnya nak baca Baqarah dia panjang ayat tu. Betul kan? Itu terpaksa bahagi-bahagi. Kau ambil satu muka, aku ambil satu muka. Tetapi sampai dekat penutup dia, penutup suratul Baqarah ayat 285 sebelum ayat 286, Allah ulang balik semula apa yang Allah katakan pada pembuka. Penutup dia apa? Beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla.
beriman ni, perkataan beriman, dia membawa kepada maksud percaya dan amalkan. Itulah beriman. Waktu kita baca penutup ayat 285, kita akan dapati Allah kata tentang apa? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Ini ayat depan. Sama tak ayat yang bima unzila ilaihi min rabbih? Ada persamaan tak dengan ayat yang depan-depan? Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sama kan? Dari penutup dia, Allah mengulang kembali ciri orang yang beriman ini, bertakwa. Dia beriman dengan apa yang telah diturunkan daripada Tuhannya. Allah bagi penjelasan kepada kita. Rasul yang menerima wahyu itu dari Allah, dia beriman dengan wahyu. Dia ikut wahyu tu. Dia ikut wahyu tu. Kenapa kena ikut? Kerana Al-Fatihah mengatakan an'amta alaihim. Kau kena ikut. Tapi sebelum nak ikut, kena tahu. Sebab tu Al-Quran sumber ilmu dan kepada kena ikut. Jadi Allah mengatakan Rasul itu sendiri dan orang beriman itu mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan daripada Rabb-Nya. Jadi penutup surah Al-Baqarah ini memberi kesimpulan tentang apa? Memberi kesimpulan tentang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Sekejap saya gariskan semua. Sekejap ya. Di sini. Kita faham tak maksud dia? Jelaskan. Beriman kepada wahyu. Rupa-rupanya Al-Baqarah, kalau kita nak buat kesimpulan daripada pembuka dan penutup, surah Al-Baqarah, surah yang kalau, tapi belum habis lagi, ada lagi dia punya yang kedua, dan saya akan bawa pembuka penutup. Ini yang pertama, pembuka dan penutup, menceritakan tentang beriman kepada apa? Beriman kepada Al-Quran. Wahyu Al-Quran. Tapi nak beriman itulah kita perlu pada belajar. Kena belajar. Okay. Jelas tentang kandungan pembuka dan penutup yang pertama bagi suratul Al-Baqarah. Kalau kita nak ambil yang kedua, sudut kedua. Okay, sudut kedua, kita ambil yang ni. Kita ambil ayat ni. Sudut pandang yang kedua, pembuka, kita ambil yang ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ambil yang ni. Apa dia? Beriman kepada perkara-perkara ghaib. Okay. Beriman ni maksudnya percaya dengan yakin. Lepas tu buktikan kepercayaan itu terhadap perkara yang diyakini, iaitu kepada perkara-perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Apakah perkara ghaib? Okey. Allah tak terangkan perkara ghaib itu apa di sini. Tapi Allah kata ciri orang yang bertakwa ni dia akan beriman kepada perkara ghaib. Okay.
Jadi kita tengok dekat penutup. Waktu kita baca dekat penutup, inilah perkara gaib tu. Kat mana perkara gaib tu? Ni. Kullun amana billah wa malaikati wa kutubi. Dia termasuk dalam perkara gaib. Kenapa Rasul ini termasuk dalam perkara gaib? Okey, Allah perkara gaib tak? Ya, Allah termasuk benda yang gaib. Tapi kita beriman kewujudan Allah. Walaupun saya tak nampak Allah, walaupun kami tak nampak Allah, tapi kena beriman kewujudan Allah. Para malaikat beriman tak? Beriman wujudnya malaikat. Kita dah selesai dah modul tentang malaikat. Alhamdulillah. Beriman malaikat ada yang mencatat amal kiri dan kanan. Aku beriman kewujudan mereka. Tapi kita kena buktikan keimanan. Kitab-kitab. Kita tak tahu macam mana Quran itu, tapi kita beriman. Kenapa kaitan dengan Rasul itu kepada perkara gaib? Kerana Rasul-Rasul inilah sumber kepada kita mengetahui kandungan perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita lihat sudut pandang yang kedua, pembukanya tentang perkara gaib, penutupnya itu adalah tentang perkara gaib. Akhirat dekat mana akhirat? Akhirat tu dia adalah pada kaitan dengan beriman dengan para rasul, sebab salah satu ajaran para rasul adalah mengajak kepada hari akhirat. Dalam kitab-kitab semua cerita pasal hari akhirat. Okay, ini sudut pandang yang kedua. Iman dengan perkara yang gaib. So macam mana, cuba tanya diri kita. Kuat tak iman kita kepada Allah? Macam mana iman kita kepada para malaikat? Macam mana iman kita kepada hari kiamat dan sebagainya? Okey. Selesai tentang maklumat ini. Kalau ada yang bertanya, okey, kalau kenapa pentingnya beriman kepada perkara gaib ni? Kenapa penting? Okay, siapa boleh kongsikan kenapa penting? Apakah kepentingan kita beriman kepada perkara yang gaib? Apa hasil dia? Apa impak dia kepada kita? Okey. Kalau kita beriman, Allah Ta'ala ni dengar semua yang kita cakap, maka kita akan cakap yang macam mana? Kalau kita beriman bahawa Allah Ta'ala ni nanti dia balas segala apa yang kita buat dekat muka bumi ni. Baik Allah balas, buruk Allah balas. Jadi kesan dia apa? Kesan dia kita akan memilih untuk buat yang baik. Itu kesan besar kepada iman. Sebab tu dia kata iman. Kamu beriman kepada malaikat. Kamu percaya malaikat tu ada mencatat amal kamu. Yang dia ada di kanan dan di kiri. Kamu percaya. Kamu beriman tak? Beriman. Saya percaya. Tapi belum lengkap lagi. Tapi kesan percaya adanya malaikat pencatat amal kiraman katibin duduk di kanan dan duduk di kiri. Jadi takkan kamu nak bagi mereka catat dosa-dosa kamu? Nampak tak? Kesan kepada beriman ke depan. Itulah yang Allah nak terangkan pada pembuka dan penutup. Oh, itulah Suratul Baqarah 286.
Tapi surah Al-Baqarah ni Ustaz ada banyak benda buat. Ada banyak benda Ustaz. Ada bab nikah, kahwin, semua-semua tu. Betul tak? Ada pasal wasiat, ada pasal puasa, pasal tak boleh makan benda yang haram. Lepas tu ada pasal haji, ada pasal umrah, ada pasal nafkah, ada pasal arak, ada pasal judi, ada pasal anak yatim, ada pasal perang. Apa kaitan dengan perkara lain Ustaz? Jawapan dia adalah engkau akan buat semua yang Allah perintahkan. Engkau buat wasiat, engkau tak makan benda yang haram, engkau buat semua-semua yang Allah perintahkan itu. Itulah kesan daripada engkau percaya, engkau beriman kepada kitab. Sebab tu kau buat semua yang kitab suruh. Nampak tak? Itu kesan iman dia. Jadi sebenarnya benda besar daripada beriman kepada perkara lain. Suruhlah buat apa? Suruh solat, suruh puasa, suruh zakat, suruh jihad, suruhlah buat apa. Tapi kenapa ada orang yang tak mau buat dia? Kenapa? Kerana iman dia lemah. Itu jawapan dia. Itulah rahsia kepada pembuka dan penutup. Okey. Saya nak pergi satu sudut lagi, last kali ya. Last. Dah lebih waktu dah ni. 10.30 dah sihat dalam perempuan. Boleh saya ambil sikit lagi waktu dalam perempuan? Boleh ke? Boleh. Tuan-tuan puasa sampai tak keluar suara Allah boleh Ustaz. Masya Allah. Okey, sikit lagi. Kita pergi kepada pembuka penutup. Ini saya ambil sudut ketiga ya. Saya ambil sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga, pembuka Al-Quran cerita tentang orang kafir. Ambil pada ayat 6. Ambil pada ayat 6. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir kan dekat pembuka ni. Lepas tu dekat penutup, tengok penutup. Ayat 286. Ayat terakhir tu 286. Cuba baca ayat ni. Apa kita kata? Kan ayat terakhir Al-Baqarah kita akan jumpa. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Habis surah Al-Baqarah, tamat 2 juzuk setengah. Tapi penutup dia adalah doa. Minta apa? Minta tolong terhadap kaum yang kafir. Pembuka Allah jelaskan tentang orang kafir ni macam mana. Tetapi penutup kita minta kepada Allah, tolong ya Allah kepada orang kafir. Sebab tu hidup ni jangan kita lupa musuh-musuh kita yang di luar kita, iaitu orang kafir. Bukan suruh bergaduh, tak. Tapi orang-orang kafir ni dia memberikan kita impak yang besar. Tambah-tambah lagi, kita tak nak jadi orang kafir. Dekat Al-Fatihah, siapa orang kafir? Dekat surah Al-Fatihah, siapa orang kafir? Siapa orang kafir dekat surah Al-Fatihah? Adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka lah orang kafir. Kita jangan ingat orang kafir hanya penyembah patung dan berhala. Tak. Bukti dia, bukalah suratul Bayyinah. Kalau buka suratul Bayyinah, Allah ada menerangkan siapa tu orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah kata orang kafir ni ada 2. Satu ahlul kitab, satu lagi musyrikin. Jadi surah Al-Baqarah, surah yang mengingatkan tentang lawan kepada orang yang beriman kepada wahyu, lawan kepada orang yang tak beriman kepada perkara gaib. Jelas? Faham tak? Maksud dia,
Orang kafir ni adalah orang yang menolak wahyu. Orang kafir inilah orang yang dia tidak mempercayai perkara-perkara ghaib. Ada berkaitan pada apa yang kita bincang, pembuka dan penutup sudut pertama dan sudut yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Waktu kita dah habis, tamat. Jadi saya kongsikan 3 sudut pembuka dan penutup surah Al-Baqarah. Besok insya-Allah kita masuk surah Ali Imran. Kalau sempat kita masuk surah An-Nisa. Jadi pengisian pada pagi ni kita dah cover 3 juzuk. Tapi tak semua juzuk lagi sebab ada Ali Imran sikit lagi. Maknanya kita dah cover lebih kurang dalam 2 juzuk setengah pada memahami isi kandungan dalam suratul Baqarah dan juga suratul Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Tapi menggunakan kaedah apa? Pembuka dan penutup. Senang belajar Quran. Kan? Dapat dia punya intisari utama bagi suratul Fatihah. Apa berkaitan dengan tema, Ustaz? Tu kita sebut tujuan tadi tu. Jadi kalau kita kaitkan dengan tujuan dia, tujuan suratul Fatihah sebagai khalifah, maknanya nak jadi khalifah kena ada ciri beriman kepada wahyu. Nak jadi khalifah kena beriman kepada perkara gaib. Dan musuh kepada khalifah itu yang boleh menggagalkan kita sebagai khalifah Allah apabila kita menjadi kafir. Bahkan orang kafir inilah yang akan menggagalkan kita daripada menjadi hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena minta tolong kepada Allah terhadap orang-orang kafir. Fansurna alal qaumil kafir. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan. Kita boleh jumpa insya-Allah pada kelas besok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ramadan Karim Ustaz. Ramadan. Ya. Ya, Ustazah. Pembukaan surah Al-Baqarah tu dia huruf muqatta'ah tu Ustaz. Aha. Ustaz boleh hurai sikit tentang huruf-huruf muqatta'ah sebab ada banyak juga surah kan? Aha. Okey. Huruf-huruf abjad, huruf-huruf yang dijadikan sebagai pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran, dia ada 2 hikmahnya. Hikmahnya tetap ada, tapi pada makna kita serahkan kepada Allah. Allah je mengetahui alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Tapi dari sudut hikmah sudah pasti ada. Mengikut kajian dapatan para ulama, ada 2 hikmah yang besar yang Allah nak kita ambil daripada penggunaan huruf terpotong. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian orang-orang yang akan mendengar Al-Quran. Jadi nak tarik perhatian orang-orang kafir, apabila Nabi menyebut huruf terpotong, mereka akan macam rasa macam pelik. Kenapa alif? Kenapa lam? Kenapa mim? Jadi akan menarik perhatian mereka untuk mendengar. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah untuk mencabar orang-orang yang menolak Al-Quran supaya mereka buat Al-Quran ini, Allah mencabar mereka menggunakan huruf-huruf terpotong tadi untuk membuat surah seperti Al-Quran. Jadi kalau nak membuat perkataan perlu guna huruf.
Contohnya guna huruf alif boleh membentuk perkataan apa? Huruf lam boleh gunakan membentuk perkataan apa? Huruf mim boleh membentuk perkataan apa? Itu dari sudut hikmah yang kedua. Dari sudut pandang yang lain, kenapa kita tak tahu alif lam mim ni? Maka seolah-olah Allah memberitahu kepada kita, bukan semua benda yang kamu tahu. Ada benda yang kamu tidak tahu. Jadi alif lam mim ni seolah-olahnya Allah yang maha mengetahui. Kita tidak tahu makna sebenarnya di sebalik menggunakan alif lam mim. Sebab itu alif lam mim, huruf-huruf terpotong, dia termasuk di dalam ayat-ayat yang dikategorikan juga oleh para ulama dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ada di dalam suratul Al-Imran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalam masa yang sama, kajian para ulama, selepas Allah guna huruf yang terpotong itu, akan ada selepas ayatnya cerita tentang Al-Quran. Sebab itu kalau kita baca Alif Lam Mim, lepas tu cerita pasal apa? Zalikal kitab. Dia ada cerita pasal Al-Quran. Jadi kajian para ulama, apabila huruf terpotong tu disebutkan, selepas tu ada cerita pasal Al-Quran, itu yang para ulama mengatakan hikmah penyebutan huruf yang terpotong itu ada kaitan dengan Al-Quran. Macam kita baca surah Yasin, lepas ayat Yasin ada apa? Yasin, lepas tu cerita tentang Al-Quran kan. Wal Quranil Hakim, ada cerita pasal Al-Quran. Jadi kajian para ulama, huruf-huruf abjad yang digunakan pada permulaan surah-surah di dalam Al-Quran, selepas ayat itu akan ada cerita tentang Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja Ustazah yang dapat diterangkan. Alhamdulillah. Barakallah fi Ustaz, jelas sekali. Wa fikum barakallah. Baik, ada pertanyaan lain? Boleh ikuti modul seperti ini. InsyaAllah. Boleh faham ke? Okey. Nanti besok insyaAllah. Besok kita sambung surah Ali Imran. InsyaAllah. Kita masuk juzuk yang ketiga dan juzuk yang keempat. InsyaAllah. Jadi nota insyaAllah. Saya kemas kini sekejap, sikit lagi. Nanti saya akan beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.